Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syafiani melaporkan untuk Mingguan Amaz. Berita minggu ini dimulakan dengan Telegram yang menawarkan beberapa ciri terbaru, termasuklah pengiklanan dan juga premium stickers yang membolehkan janaan pendapatan. Untuk pengiklanan, ia akan memfokuskan pada dalam saluran sahaja. Perubahan ini dijangka akan dilakukan oleh pihak Telegram secara berperingkat pada tahun 2021 kelak. Bukan itu sahaja, Telegram turut memperkenalkan fungsi pembualan suara yang membenarkan pengguna untuk menghantar mesej suara secara langsung. Bukan itu sahaja, Telegram juga hadir dengan kemas kini untuk menjimatkan penggunaan data serta penggunaan setoran peranti. Setakat ini, platform ini mempunyai 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Dalam arena teknologi peranti pula, Realme memperkenalkan siri peranti baru yang dinamakan sebagai Realme Koi. Buat masa ini, tiada spesifikasi lanjut didedahkan. Menerusi web rasmi, peranti ini akan menggunakan chip Snapdragon 888. Oppo minggu ini telah melancarkan siri Oppo Reno 5 Pro Plus 5G untuk pasaran China. Ia dilengkapi dengan skrin 6.55 inci, dijana dengan chip Snapdragon 865 dan bateri berkapasiti 4500 mAh. Untuk rakaman gambar, ia membawakan kamera dengan sensor utama 50 megapiksel. Vivo pula melancarkan Vivo V20 2021 di India. Peranti ini hadir dengan janaan chip Snapdragon 730G, bateri berkapasiti 4000 mAh dan menggunakan tri-kamera dengan sensor utama 64 megapiksel. Seterusnya, Samsung bakal memperkenalkan chip pemprosesan generasi terbaru mereka pada 12 Januari 2021 kelak. Ia dijangka bakal disertakan pada peranti Samsung Galaxy S21. Pada minggu ini, OnePlus memperlihatkan peranti konsep yang dinamakan OnePlus 8T Concept yang menampilkan kerangka yang boleh berubah warna apabila menerima notifikasi, memberi respon untuk gesture dan beberapa kaedah lain. Tidak ketinggalan, Qualcomm dan SNS Network mengumumkan kerjasama dalam memperkenalkan Joybook. Ia merupakan komputer riba Malaysia pertama yang menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 850. Spesifikasi lain termasuklah skrin 12.5 inci, membawakan sokongan 4G LTE, dan Windows 10 Pro. Bagi yang berminat, ia sudah boleh diperatempah di Shopee selain bakal ditawarkan di Malaysia bermula 6 Januari 2021 kelak pada harga RM2,199. Xiaomi pula telah memperlihatkan peningkatan harga saham dan menunjukkan nilai syarikat tersebut sekitar RM400 bilion. Untuk tahun 2021 kelak, jenama ini menyasarkan untuk fokus kepada pasaran peranti pada harga mampu milik dan turut menyertakan rangkaian sokongan 5G bersama dengannya. Honor bakal hadir dengan kedai atas talian tersendiri iaitu Honor Mall pada Januari 2021. Ia akan menjual sejumlah barangan Honor seperti telefon pintar, tablet, komputer riba dan banyak lagi. Buat masa ini, ia terhad untuk pasaran China sahaja. Apple TV generasi baru bakal diperkenalkan pada tahun 2021 kelak. Ia dijana dengan chip pemprosesan terbaru yang memfokuskan kepada permainan video dan juga alat kawalan serba baharu. Di samping itu, Apple dilihat telah berjaya memintas kedudukan telefon pintar lain pada bulan Oktober. iPhone 12 menjadi telefon pintar 5G paling popular untuk Oktober 2020. Ia diikuti oleh iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Huawei Nova 7 5G dan juga Huawei P40 5G. Beralih ke arena teknologi global, KFC dilihat telah menyertai arena konsol menerusi pengenalan KF Console. Ia dibangunkan oleh Cooler Master yang mana konsol tersebut dikuasakan oleh Intel NUC 9, menjalankan permainan pada resolusi 4K 240fps dan juga menyediakan ruang khas yang dijana dari hardware komputer untuk memanaskan ayam. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran global. Apple dijangka membangunkan kenderaan penumpang menjelang 2024. Ia akan menyertakan sistem suar pandu pada kenderaan berkenaan selain dilengkapi dengan teknologi bateri yang serba baru. Susulan itu, Elon Musk melaporkan bahawa beliau pernah mempertimbangkan untuk menjual syarikat kenderaan elektrik Tesla kepada Apple. Walau bagaimanapun, Tim Cook dikatakan tidak berminat untuk membincangkannya. Amerika Syarikat telah menambah jenama DJI di bawah senarai entiti yang disenarai hitamkan. Dengan ini, ia sekaligus membuatkan pelbagai syarikat di Amerika tidak boleh menawarkan kepakaran dan teknologi kepada pihak DJI. Buat masa ini, pihak DJI masih belum mengeluarkan komen rasmi berkaitan hal ini. Microsoft, Google, Cisco dan VMware dilihat bekerjasama dalam membantu WhatsApp membawa NSO Group ke mahkamah berkenaan isu godoman peranti ini. Hal ini kerana perisian tersebut menyebabkan data-data pengguna terbuka untuk dibaca dan disimpan oleh sesiapa. Nikon pula akan berhenti mengeluarkan kamera dan lensa dari kilang yang terletak di Jepun dan akan memindahkan sepenuhnya ke Thailand pada penghujung tahun 2021.
Walau bagaimanapun, kilang Nikon di Jepun ini akan tetap dibuka bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan kamera. Sony pula dilihat akan menyertai arena masakan menerusi projek gastronomi flagship project. Melaluinya, Sony akan menggunakan kecerdasan buatan AI dalam menghasilkan resepi baru dan menghasilkan robot yang membantu proses memasak. Square dilaporkan di dalam perbincangan untuk mengambil alih perkhidmatan peseriman lagu Tidal. Buat masa ini, tiada butiran khusus yang diketahui mengenainya. Dalam arena aplikasi dan perisian, Apple akan menghalang penjejakan iklan pada iPhone menerusi iOS 14.4 seawal Januari 2021. Menerusinya, sebuah amaran akan muncul pada skrin yang bertanya sama ada pengguna ingin membenarkan diri mereka dijejak. Belum ini, Facebook meramalkan pendapatan periklanan mungkin terjejas sehingga 50% kerana pengenalan sistem ini. TikTok pula telah mengemas kini panduan komuniti dan menambah polisi berkaitan perkongsian melibatkan MLM. Syarikat ini akan membuang kandungan yang menipu kepercayaan pengguna serta membawa kesan dari segi kewangan atau peribadi. Google menawarkan permainan untuk Google Play Store jika tiada sambungan internet yang dinamakan Hot Air Balloon. Permainan ini menggunakan tema yang sama dengan permainan Dino Game yang mana rekaan antara muka pixel, warna monokrom dan mempunyai kawalan yang ringkas. Cyberpunk 2077 pula kini ditawarkan untuk pengguna Android dengan label beta. Melaluinya, versi ini dikatakan dipenuhi dengan perisian tebusan. Oleh itu, Kaspersky menasihati pengguna untuk berhati-hati dan hanya memuat turun daripada laman penerbit rasmi sahaja. Seterusnya, Ryan Kaji adalah YouTuber dengan catatan pendapatan tertinggi dengan anggaran hampir 120 juta ringgit untuk tahun 2020. Ryan Kaji adalah seorang kanak-kanak berumur 9 tahun yang sering membuat ulasan berkaitan permainan dan nyah kotak permainan baru. Di tangga kedua adalah Jimmy Donaldson dengan pendapatan dianggarkan sekitar 97 juta ringgit dan diikuti dengan Duke Perfect dengan pendapatan anggaran sekitar 93 juta ringgit. Bercerita mengenai teknologi tempatan, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pakej data khas SPM dan STPM 2021. Ia dilihat akan ditawarkan bermula 6 Januari sehingga tamat peperiksaan pada akhir April 2021. SKMM turut berkongsi bahawa 5 syarikat telekomunikasi yang terlibat untuk penawaran pakej ini termasuklah Digi, Maxis, Celcom, U-Mobile dan juga Telekom Malaysia. Kesemua syarikat ini akan menawarkan kemudahan pas data prabayar pada harga RM20 untuk 15GB dengan tempoh penggunaan selama 30 hari bekerja. Bukan itu sahaja, YTL juga akan meneruskan program Learning from Home sehingga peperiksaan tamat. Pelajar boleh menikmati kad SIM dengan pakej data RM40 percuma selain mendapatkan telefon percuma untuk para pelajar golongan B40. SKMM minggu ini dilihat sedang mengkaji untuk melaksanakan FNP untuk talian tetap. Ia akan membolehkan anda untuk menyimpan nombor talian tetap yang sama ketika berpindah rumah atau pejabat atau ketika beralih ke penyedia perkhidmatan lain. Pada minggu ini juga, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairi Jamaluddin mengesahkan bahawa kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM2.05 bilion untuk vaksin. Antara vaksin yang dibeli adalah Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Bio dan The Gamalaya National Centre. Buat masa ini, untuk vaksin selain Pfizer, ia masih lagi sedang menunggu ujian keberkesanan fasa ketiga. eMovid kini menjadi syarikat pertama yang menerima kebenaran untuk melakukan ujian kereta seluar pandu di laluan Cyberjaya. Ia merupakan penyelesaian yang digunakan untuk pengangkutan, logistik dan juga penyelesaian utility. Menurut laporan Truecaller mengenai masalah panggilan spam, ia memperlihatkan hampir 8 juta panggilan sehari pada bulan November. Di Malaysia, 41% panggilan spam dilakukan adalah dari perkhidmatan kewangan, sementara 24% berunsurkan penipuan, 15% berkaitan insurans, 9% telepemasaran dan 3% pengutip hutang. Pulau Pinang akan menguatkan pemasangan infrastruktur komunikasi gentian optik sebagai utiliti asas. Melaluinya, setiap pembangunan baru perlu mengambil kira peletakan menara telekomunikasi dan laluan gentian optik untuk setiap rumah bagi mendapat sambungan internet terpantas. Selain itu, 103 menara telekomunikasi 4G akan dibangunkan di negeri Johor khusus untuk kawasan luar bandar dan pedalaman. Kerajaan Johor juga akan membelanjakan sebanyak RM2.0 juta untuk program Wi-Fi 2.0 bagi membangunkan pusat-pusat internet. Seterusnya, Shopee menawarkan diskaun sebanyak 10% untuk pembayaran bil Unify Home dan Streamix. Promosi ini ditawarkan terhad sehingga 30 Disember 2020 ini. Bercakap mengenai Shopee lagi, syarikat ini telah bekerjasama dengan UiTM. Laluinya, UiTM ingin memanfaatkan kepakaran syarikat e-dagang tersebut dan juga membangunkan UiTM Marketplace.
Ia disasarkan kepada pelajar yang ingin memasarkan produk keluaran mereka tersendiri. Maybank minggu ini mengumumkan promosi baru yang memfokuskan kepada pengguna kad Maybank MAE. Ia hadir dengan tawaran pulangan tunai sehingga 30% terhad kepada RM10 untuk setiap pembelanjaan RM30 ke atas. Walau bagaimanapun, tawaran ini dihadkan kepada 2 kali sahaja dan kempen sah sehingga 11 Januari 2021. Akhir sekali, menu minggu ini memperkenalkan menu Discover. Melaluinya, pengguna mudah untuk menemui kedai makan berdekatan dan terus membuat tempahan makanan. Ia merupakan perkhidmatan yang menawarkan kemudahan untuk pemilik perniagaan mendigitalkan perniagaan mereka. Sekian sahaja rangkuman menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Saya Syafia melaporkan untuk Mingguan Aman.